Selamat petang kawan-kawan semua. Saya adalah pakar nutrisi, Puan Sheila, wellness coach anda. So hari ini kita nak sharing satu topik yang memang menarik tentang resdung. Ya? Yeah? So ada tak di sana siapa-siapa ada masalah resdung? Hari ini kita akan share bersama-sama bagaimana kita boleh mengatasinya. Okey, jadi Sheila bahagi kepada hari ini sesi kita ni dekat 4 bahagian. Iaitu bahagian pertama Sheila akan share apa dia resdung, kenapa ia berlaku dan di Malaysia bagaimana dia punya keadaan. Lepas tu nombor 2, tahap kedua kita akan share tentang simptom. Apakah simptom resdung, apakah cara-cara rawatan, dan nombor 3 Sheila akan share kepada anda tahap resdung. Ada 4 tahap resdung. Bagaimana kita nak mengetahui tahap-tahap ni, dan yang akhir sekali kita punya bahagian yang keempat, Sheila akan share bagaimana Nutrilite boleh bantu anda, apakah jenis-jenis Nutrilite yang anda boleh ambil. Saya akan share tentang untuk kanak-kanak dan juga untuk dewasa. Dan saya hari ini ada bersama saya 2 orang testimoni yang telah pun pulih daripada resdung selepas mengamalkan Nutrilite. Okey? Anda semua sudah ready? Okey, kalau sudah ready, kita mulakan dengan slide. Okey. Tahukah anda, dianggarkan hampir 25% rakyat Malaysia mengalami penyakit resdung yang serius. 25%? Bukan sikit tu. Ya? Jadi ini bermakna sedar atau tidak, 1 daripada 4 daripada mereka menghadapi penyakit resdung. Sangat sedih Okey, ada tak siapa-siapa di sana anda mempunyai resdung? Kalau ada, anda boleh type di chat box sama ada anda ataupun anak anda ataupun saudara anda. Kalau ada, anda type di sana 111. Jadi Sheila tahu berapa ramai yang hari ini partisipan mengalami masalah ini, bagaimana Sheila boleh lebih sharing kepada anda tips-tips semua. Ya, okey. Okey, next slide Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, apakah itu resdung? Apa dia? Ia adalah alahan dan keradangan di dalam mukosa hidung, selaput di dalam hidung. Ya, jadi biasa dikaitkan oleh keluarga sebagai atopi, ada orang kata asma, ada orang kata resdung, ada orang kata eczema, ada orang kata alergi, kata-kata mata. Ini semua nanti kita akan tengok dan juga resdung ni ada connection dengan alergi alahan dia juga ada musim-musim dia Okey, seterusnya kita lihat. Okey. Jadi pengidap resdung ni so biasanya dia ada dia sentiasa alahan kepada perkara-perkara begini iaitu habuk, bau kuat, minyak wangi, bahan kimia contohnya seperti Clorox, bau cat, kalau panas sangat, kalau sejuk sangat atau perubahan cuaca, asap rokok, ini semua akan menjadi punca, trigger factor kepada resdung Trigger factor ni seperti kalau kita, trigger ni seperti kalau kita ada sejenis pistol okey, kita ada bullet di dalam tu, hanya bila kita trigger dia punya yang tempat kita nak tembak tu, bila kita tekan tu baru bullet itu akan keluar. Betul tak? Ya, jadi untuk masalah resdung ni jadi trigger factor apa yang menyebabkan adalah inilah dia trigger-trigger Dan juga hari ini kita nak cerita bukan tentang asma kita tak nak cerita apa-apa, hanya kita nak cerita okey, kalau boleh anda ambil anda punya jari macam ni ambil 2 jari macam ni. Okey, letak dekat hidung anda. Okey, inilah dia bahagian. Hari ini kita nak cerita kesihatan bahagian ini. Sini dengan sini. Okey, sini. Iaitu T-zone anda. Di sinilah masalah resdung bermula. Ya. Bila anda letak anda punya jari, bila cerita dengan kawan pun, nasal health, iaitu kesihatan di sini. Ya, bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini, bukan di mana-mana. Di sini. Di sinilah bermulanya resdung dan dia ada banyak kaitan. Okey, next slide. Kita lihat slide yang seterusnya. Okey, merujuk kepada gambar raja ini anda boleh lihat inilah dia kawasan-kawasan di sini biasanya mereka akan alami masalah iaitu pada hidung, okey, sebelah hidung
dahi sebelah tangan ya, di sini ya, dekat bahagian di dalam ya. Inilah dia kawasan-kawasan yang sentiasa jadi punca. Di sinilah dia mereka ada blockage, di sinilah itu mucosa berkumpul, di sinilah dia jadi bengkak, di sinilah dia jadi radang. So semua akan bermula di kawasan sini. So hari ini kita akan lihat sama-sama bagaimana kita nak bantu kawan-kawan kita yang ada masalah ni ya. Jadi keradangan sinus ni biasanya disebabkan oleh seperti saya bagi tahu bila daya tahan mereka tak kuat, mereka boleh kena rongga sinus pesakit ni mudah dijangkiti bakteria. Ya, dan juga rongga menjadi gatal. Ya, dahi, hidung, pipi semuanya mereka rasa sakit. Bila ni mereka kata, biasanya mereka komplain, dia kata berat rasa dekat sini Puan Sheila, dia orang kata macam ni dekat sini. This zone, this zone. Okay. So disebabkan oleh demam, disebabkan oleh nafas berbau, sakit gigi, gusi, hidung sumbat. Ini semua akan berlaku. Okay, next slide. Kita lihat slide seterusnya. Okey ya, ada tak anda di sana mempunyai masalah-masalah ini? Kalau ada, anda boleh just communicate di chat box. Ya, betul, saya ada masalah ini, anak saya ada masalah ini. Anda boleh chat di sana. Jadi kita sama-sama boleh belajar ya. Kita sama-sama belajar ya. Rawi Mutaya ada masalah ini ya. Jadi banyak perkara bila benda ni berlaku kita rasa tak ada mood nak buat apa-apa. Saya sendiri ya, ada ahli keluarga bersama saya iaitu mempunyai suami saya sendiri, anak saya sendiri, ya mereka pun ada masalah. Ya Nur Hidayah, Nur Hidayah dengan anak you ada masalah ini ya. Okey, memang betul lah. Jadi bila dah ada macam ni ahli keluarga, kita pun efek tau. Kita pun sendiri ada masalah ini ya. Suami saya bila ada masalah ni, memang Sheila banyak I kena pantang. Bukan dia saja pantang. Saya pun kena pantang. Tak boleh pakai perfume. Tak boleh beli, buka surat khabar depan mata dia. Tak boleh, kita boleh nail polish. Tak boleh, cat tak boleh. Perfume tak boleh. Macam-macam yang saya kena korbankan ya demi kesihatan suami ya. Jadi mungkin anda juga ada masalah ni. Tapi kalau anda boleh tahu tentang trigger factor, apa yang menyebabkan 50% daripada masalah resdung boleh kita selesaikan ya. Jadi ramai orang bila Sheila jumpa ramai kawan-kawan, mereka ada bagi tahu saya, Sheila saya selalu pergi ambil ubat, doktor kata kena buat operation, saya ada ketumbuhan di dalam. Ya, betul lah. Kami ada seorang kawan yang beritahu, kami ada seorang kawan yang bila jumpa, saya ingat dah hampir 20 tahun kami jumpa beliau, beliau kata saya ada masalah ini, saya nak pergi buat operation. Suami saya pun doktor bagi tahu benda sama. Encik Mutu, you ada ketumbuhan di dalam, kena buat operation, kena buat pembedahan. Kawan kami pergi buat pembedahan, sampai hari ini dia tak sembuh lagi. Dia dah 3 kali buat pembedahan. Dia kata lepas dah pembedahan, dia tumbuh balik. Pergi lagi buat operation, tumbuh balik. Pergi lagi buat, tumbuh balik. Sampai hari ini kami jumpa beliau, memang dia masih dengan hidung tersumbat. Bila cakap, dia memang dia buat macam tu. Memang dia ada lagi masalah tu. Jadi apakah tanda-tanda atau simptom? Inilah dia. Biasanya ramai orang ada simptom ni ya. Jadi kita tak boleh ambil sebagai benda yang ringan ya. Yes, gatal-gatal, ada air meleleh. Kadang-kadang gatal dekat sini. Ini semua nanti kita tengok tahap apa tu Okey, next slide. Kita pergi ke slide seterusnya. Okey, jika anda terus biarkan masalah resdung untuk berlanjutan, kira anda ingat ini tak ada apalah, saya dah ambil ubat, okeylah. Ini tak ada apa, benda kecil je. Tapi kalau anda biarkan, dia boleh menjadi satu risiko kepada penyakit otak. Ya, dia boleh buat banyak jangkitan. Dia boleh kena anda punya tekak. Anda boleh hilang suara. Ya, anda boleh ada masalah selalu lupa. Tengok Walaupun anda ingat ia hanya perkara resdung, tapi dia boleh
memujarabkan, dia boleh berjangkit sampai otak, sampai tekar, sampai mata. Ada orang sampai jangkitan kehilangan penglihatan pun ada. Ya, Sheila pernah jumpa je. Jadi kita tak nak macam tu. Hari ni kita lihat ya apa dia punya penawar dia. Okey, jadi okey di sini ya. Inilah Sheila bagi tahu tadi tahap-tahap. Apakah tahap-tahap? Ya, dia sebenarnya ada 4 tahap ya. Mungkin anda tak tahu, mungkin anda ingat ini adalah resdung biasa, kejap ada, kejap tak ada. Ya, ada orang resdung ni dia ada alahan kepada makanan. Ada orang alahan kepada habur debu. Ya, ada orang alahan kepada minuman sejuk, air sejuk, ya, aiskrim. Ya, ada orang alahan kepada bau-bauan. Ya, jadi ada macam-macam simptom. Dia tak sama untuk semua orang tahu. Jadi di sini ya anda lihat Raja ni, kalau boleh anda ambil gambar ya, anda ambil gambar. Mungkin anda tak ada resdung tapi you may have a friend. You may meet a friend. Anda mungkin akan jumpa seorang kawan yang ada masalah resdung. So anda boleh explain kepada mereka. Jadi tahap resdung yang pertama, periksa tahap resdung anda. Okay, first one, resdung biasa, iaitu pagi lepas bangun, dia bersin, acung, 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 10-15 kali. Lepas tu mereka rasa gatal. Gatal hidung, gatal mata. Selalu mereka buat macam ni, gosok dekat mata, dia kata gatal. Hidung gatal, mata pun gatal. Okey, lepas tu mereka, Tanuja Dewi, yes, correct. Okey, Naman, you just watch, nanti kita akan dapat jawapan. Lepas tu, alahan kepada seafood. Ini baru first, tahap pertama. Sheila cerita tahap pertama. Alahan dia bersin, gatal, alahan pada seafood. Apa dia seafood? Kerang, sotong, udang, ikan, lagi banyak kan? Ketam. Ini semua mereka suka. So, mereka alahan pada ni, allergic. Lepas tu, mereka juga ada masalah hidung berair. Ini adalah peringkat pertama, iaitu resdung biasa. Normal resdung. Okey, resdung yang nombor 2 adalah resdung yang ada amaran. Kira dia sudah bagi signal lah. Apa dia? Ada jerawat. Tengok kita ingat sini. Tapi ada jerawat. Hengus lendir. Tekak ada kahak. Ya, lepas tu nafas berbau. Ini sudah tanda amaran Nafas sudah berbau, kelip momor. Pernah tak anda sangka resdung ada connection dengan kelip momor? Ada connection. Ada dia punya kaitan. Ya, jadi ini adalah tanda amaran. Bila dah ada kelip momor, artinya mereka punya resdung sudah beri warning. Okey. Nombor 3. Peringkat ketiga adalah tahap yang serius. Iaitu, yes. Okey, boleh nampak semua. Tahap serius iaitu acute. Kita panggil ni acute. Apa tu? Mereka asyik bau benda busuk. Selalu kata, apa busuk ni? Busuk ni. Ini sudah very serious. Lepas tu mereka kerap sakit belakang. Sakit belakang. Ada connection dengan resdung. Deria bau berkurangan. Deria rasa berkurangan. Gatal-gatal seluruh badan. Jerawat belakang badan. Ada tak simptom ni siapa-siapa di sana? Kalau ada, letak 2. Kalau ada, anda type dekat chat box 2. That means anda punya resdung sudah sampai tahap serius. You must do something. Ya? Okey. Tahap yang keempat adalah critical. That means complication. Ya, sudah ada komplikasi. Artinya susah nak bernafas. Nafas tu susah. Suara makin perlahan. Sampai tak keluar suara pun ada. Resdung, tengok tadi Sheila katakan. Kalau resdung, anda biarkan dia sebagai
nothing, normal, dia boleh bawa kepada semua ini ya, dia ada connection Lepas tu ada migraine. Migraine ada connection dengan resdung. Tengok meningitis, cancer. Okey anda lihat 4 tahap kita lihat tadi. Resdung biasa, resdung yang dah beri amaran, resdung yang serius, resdung yang kritikal. Anda di tahap mana? Tengok kita biasanya kita ingat saya ada resdung, saya pergi buat rawatan resdung lah, dah okey lah Sheila. Tidak ya. Sebenarnya jika anda tahu apa tahap anda, kita boleh rawatinya dari awal. Sebab kalau kita tak rawat awal-awal, dia boleh menjangkit kepada mata, menjangkit kepada otak, kita punya ingatan, kita punya seluruh badan boleh ada masalah-masalah ni ya. Jadi ini juga sekali imbas kita tengok sekali lagi apa yang kita tadi tengok, sering bersin. Ya, suami Kak Sheila memang ada masalah ni. Tiap-tiap pagi lepas mandi dia keluar dari bilik air dia bersin. 10, 15 kali, 20 kali, kadang-kadang 30 kali pun ada. Dia bersin, saya tengok dia bersin, saya letih. Lepas bersin, mata semua merah. Saya kena jaga-jaga hari tu. Jaga-jaga apa? Jaga-jaga supaya saya tak trigger dia punya resdung. Trigger tu perfume lah. Silap pakai perfume hari tu, habis saya kena. Silap hari tu masak seafood, habis. Tak boleh kena air hujan. Semua ni jadi bersin, gatal mata, betul. Pasangan saya, Encik Mutu memang dia selalu gatal mata. Okey, nafas berbau, tidur berdengkur. Okey, sukar bernafas. Tadi sukar bernafas kita tengok di mana? Tahap kritikal. Sakit tekak kita tengok di mana? Ya? Tahap kedua, amaran. Pening kepala, migraine, di mana? Tahap yang akhir sekali kita tengok jerawat pada muka dan badan. Amaran, ya. Okey, next slide. We go to the next slide. So ini semua sekali imbas Sheila. Sekali lagi saya cerita. Mungkin tadi saya cerita dengan perkataan. Sekarang saya tunjuk dengan gambar. So anda boleh ambil gambar. Screenshot ni. Bila cerita dengan kawan, jangan anda cerita terus tentang ambil ini vitamin, ambil ini vitamin. Jangan. Anda mesti tanya kawan anda. You ada tak masalah ni? Ada tak you hidung you meleleh seperti air pipe? Ada tak you asyik bersin kali-kali? You ada tak gatal bila makan seafood? Okay, you ada tak jerawat belakang badan you? So, anda tanya dulu. Bila anda tanya kawan ni, bila kawan tu, dia rasa macam you dapat faham dia lebih mendalam. Dia kata, betul lah, saya ada lah masalah ni. Lepas tu bila anda nak cerita, senang. Sebab semua simptom-simptom ni menjadikan kehidupan seseorang yang ada resdung ni very miserable tau. Kadang-kadang orang yang ada masalah resdung ni, bukan dia sendiri dia nak marah-marah. Sebab semua punca, semua simptom-simptom ni mereka jadi very irritated. Dia rasa very tension, dia marah. Tapi bukan sebenarnya dia marah sebab semua simptom-simptom ni. Okay, next slide. We go to the next slide. Jadi, okay, ini juga satu gambar yang ada semua yang kita cerita tadi. Iaitu apa dia? Sakit kepala. Ya, tadi kita dah cerita ada masalah hidung berair, telinga berdesing, berdegung, bahagian telinga. Itu pun ada rasa gatal. Ini semua sekali lagi Sheila cerita sekali lagi supaya anda faham betul-betul masalah resdung. Anda betul-betul faham feeling seseorang yang ada resdung. Ya, sebab bila anda memahami mereka, anda nak bantu mereka, mereka akan lebih rela terima anda punya nasihat. Bila anda tak faham semua ni, bila anda tak cerita semua ni, simptom-simptom, benda-benda macam ni, jadi mereka pun rasa anda pergi sana hanya nak jual satu barang. Hanya anda punya tujuan untuk buat duit. Jadi bila mereka ingat macam tu, mereka terus tak nak dengar apa yang anda cerita. Jadi sebagai pakar nutrisi, Sheila selalu beritahu kawan-kawan saya, bila anda pergi jumpa seseorang kawan,
anda mesti ambil berat secara natural. You kena prihatin secara natural. Anda kena tanya khabar, tanya keadaan kesihatan, baru Neutralite kena go in. Ya, jadi pembedahan sinus. Ini tadi Sheila ceritakan, perlu atau tidak. Okey. Kalau anda pergi jumpa doktor, doktor akan kata perlu. Ya. Tapi doktor akan kata perlu. Anda tanya balik doktor satu soalan. Okey, saya akan operation sekarang, doktor. Dia akan datang balik tak? Kalau doktor kata confirm tak datang balik, boleh buat operation. Tengok operation macam mana. Mereka akan koyakkan bahagian sini, mereka akan tarik. Sebab kawan kami yang pergi operation, dia bagi tahu. Mereka akan tarik benda ni, lepas tu dia buat operation. Ataupun mereka gunakan jarum, ya, lepas tu dia buat operation. Takut kan? Jadi kalau boleh janganlah, ya. So kita boleh rawat secara natural. So apakah yang kita punya penawar hari ni? Apa yang kita ada hari ni sampai benda yang macam ni, resdung yang ada tahap-tahap dia, tahap 1, 2, 3, 4, serius, memang doktor kata kena buat operation, kena buat rawatan, ada rawatan tradisional lah, ada rawatan facial resdung pun ada, dia seperti satu batang, you kena hidu tu, lepas tu dia kata semua akan keluar, macam-macam. Ya, macam-macam. Kadang-kadang pelik kita dengar orang cerita, tapi hari ini apa Sheila sebagai wellness coach, sebagai pakar nutrisi, nak bagi tahu anda tak payah susah-susah. Natural way, dengan makanan kita boleh sembuhkan, dengan plant-based diet kita boleh sembuhkan. Jadi hari ini anda lihat Neutralite sudah ada jawapan dia. Why Neutralite? 3 sebab. Ya, Sheila sentiasa bagi tahu kita, we are the one and only company yang menanam, menuai di ladang organik kita sendiri. Ya, nombor 2, okey, we are the one, kita adalah yang pertama sekali di dunia kemukakan multivitamin. Jadi ramai orang belum tahu lagi, Neutralite sudah bagi tahu, iaitu 86 tahun. Nombor 3, okay, we are the number 1 highest selling in Neutralite is we are the one. Jadi di 3 perkara ni anda harus faham, kita ada scientific reason di belakang, kita ada 900 saintis. Jadi apa yang kita nak beri? Anda lihat gambar ni, buah-buahan, carrot, apple, apa dia? Orange. Okey, apa dia? Apa lagi yang anda lihat? Selada air, daun parsley. Inilah dia. Semua makanan-makanan yang direka khas dalam bentuk tablet yang boleh bantu anda menyembuhkan resdung. Okey, so we go to the apa suplemen hari ni? Sheila nak share. Sheila nak share dengan anda tentang garlic. Garlic kita adalah memang sangat hebat, ya, iaitu garlic and licorice, ya, garlic and licorice, ya. Bawang putih, ramai orang tak suka makan bawang putih kan, ya. Jadi bawang putih mereka tak suka, dia kata baulah, saya tak sukalah Sheila, ya. Tapi hari ini 1 biji bawang putih kita bersamaan dengan 300 gram bawang putih yang anda beli dekat luar. 300 gram bawang putih boleh tak anda makan? Saya rasa anda 1 ulas pun tak makan. Macam mana nak makan 300 gram kan? Tapi saintis sudah cipta khas, jadi mereka dah pun rumuskan supaya dalam 1 biji kita dapat 300 gram khasiat bawang putih. Ya, okey, kita akan cerita tentang bawang putih. Memang sangat bagus untuk anda punya nasal. Nombor 2, kita akan cerita tentang clear gut. Clear gut, ya. Clear gut is the best supplement untuk anda punya nasal health. I tell you, lepas anda dah makan ni, anda akan rasa bersyukur. Anda akan rasa, oh thank you so much Neutralite. Kenapa dulu saya tak jumpa? Macam-macam rawatan banyak dah. I belanja RM5,000, RM10,000, RM20,000 untuk I punya masalah resdung. Baru hari ni jumpa. Tak apa, bersyukur. At least anda dah jumpa sekarang. At least anda dah tahu sekarang. Okay, masih belum terlambat. Okay, next apa lagi kita akan lihat adalah tentang Bio-C. So 3 vitamin ni hari ini kita akan share,
Jadi 3 ni apa dia akan buat? Okey, clear gut akan buang semua lendir. Okey, bawang putih akan kurangkan alahan pada makanan ataupun habuk. Lepas tu Bio-C akan buka laluan kepada pernafasan. Bagus tak? Baguslah. Saya rasa saya jatuh cinta dengan Nutrilite. Tengok kita ada masalah. Jadi Nutrilite boleh bantu. Kalau anda tak join dalam bisnes ini, anda tak tahu, tak kenal tentang Nutrilite, rugi tak? Rugi sungguh Jadi hari ini anda bernasib baik, anda punya kawan pun bernasib baik. Jadi hari ini Sheila punya slide lebih kepada clear gut Okey, so kenapa clear gut? Dalam clear gut anda sendiri boleh lihat, okey, anda boleh lihat gambar kulit kayu manis. Best of nature, best of science. Nature tu apa? Alam semula jadi. Bunga cengkeh manusia buat ke nature buat? Nature kan? Semula jadi. Lepas tu kulit kayu manis. Sorry bukan bunga cengkeh. Kulit kayu manis. Kulit kayu manis dicipta oleh siapa? Nature kan? Natural lah. Lepas tu dia dibuat daripada Acerola cherry. Nature. Spanish needle. Nature bukan manusia buat. Tuhan yang cipta. Alam semula jadi. Bahan-bahan tumbuh-tumbuhan. Biology. Botanical ingredient. So nature. So naturally kita boleh sembuhkan resdung. Okay, so the next slide. So best of nature, best of science, best of you. Anda boleh jadi seorang yang hebat. Okay, jadi kenapa dia ni di-combine macam tu? Sebab kita panggil dia synergistic combination. Artinya dia bila berganding, dia lebih berefektif. Sama seperti bila anda buat kek. Anda buat kek dengan telur saja ke? Mesti ada telur, mesti ada tepung, mesti ada gula. Anda masak kari. Anda masak kari dengan serbuk kari saja ke? Mesti ada banyak kombinasi kan? Anda nak bawa kereta. Anda ada kunci saja boleh bawa kereta ke? Kereta tu kena ada apa? Kena ada enjin, kena ada tayar. So it's a combination. Badan kita pun berkombination. Badan kita ada 11 sistem. Badan kita ada berjuta-juta sel. So, bila kita makan suplemen, dia kena ada synergistic effect. Sebab itu, saintis kita telah merumuskan khas Acerola cherry, cinnamon, Spanish needle supaya dia boleh clearkan nasal passage kita. Bagus tak? Bagus. So, tak payah tanya banyak soalan. Telan saja 1 hari 3 biji. Memang anda punya resdung akan hilang. Jadi clear gut kita adalah traditional preparation. Dia traditional. Secara natural. Tak ada apa-apa bahan-bahan kimia dicampurkan dalam ni. Jadi dia punya unique formula dia, botanical extract. Macam kita bagi tahu tadi, dia akan kerja sebagai naturally dia akan bina daya tahan, naturally dia akan boost anda punya immunity, naturally dia akan sembuhkan kawasan ini. Yang mana mucosa pergi kumpul, dia jadi radang, dia jadi bengkak. Dengan naturally kulit kayu manis, Acerola cherry, Spanish needle sembuhkan. Okay, next. Next slide kita tengok. Okay, jadi berapa lama? Berapa lama dia ambil masa, Sheila? Saya kena ambil sepanjang hayat ke? Kadang-kadang anda pergi cek dekat klinik, doktor beri ubat. Jadi ubat tu doktor kata, you kena selalu ambil ubat. Kan? Jadi clear gut ni mengikut feedback yang Sheila terima, sebenarnya dalam 3 hari kawan-kawan saya respon balik. Dia kata, saya rasa ringan lah Puan Sheila. Saya rasa very nice lah. Tak ada rasa sumbat-sumbat dekat hidung. Okey, jadi di sini dia ada beberapa soalan. Saya jawab sekali supaya kalau ada siapa-siapa tanya, anda pun boleh jawab. Okey, how long does it take? At least 3 days. Tapi saya showkan, lepas 3 hari jangan berhenti. Habiskan 1 botol. 1 hari ambil 3 kali. Kalau teruk sangat, anda boleh ambil 2 biji 3 kali. Kalau tak terus sangat, anda boleh ambil 1 biji 3 kali. Can I stop taking my other brand? Okey, kalau anda ada ambil apa-apa brand lain, okey, kalau ataupun ambil ubat daripada doktor, anda boleh tanya doktor.
Tapi kalau bagi saya, kalau doktor bagi ubat, ambil ubat. Doktor pun dia punya niat baik. Doktor nak sembuhkan anda. Doktor nak rawat anda. Tapi apa yang Sheila syorkan, saya nak mencegah. Saya bukan nak rawat, saya nak cegah supaya ia tak datang balik. Ya, jadi what does synergistically mean? Yang tadi Sheila bagi tahu kan. Jadi one or two ingredient bila di-combine, dia punya efek lagi cekap. Ya, sebab tu phytonutrient dalam clear gut dia bekerja dengan lebih berkesan bila di-combine. Bukan saja clear gut ya, tapi kalau anda lihat tadi, garlic pun dia ada combination. Ya, garlic pun ada combination ya. Cuba lihat gambar ni ya. Garlic anti-alahan. Garlic kita ada licorice. Licorice adalah sejenis herba. Ya, herba ini dicampur sekali dengan garlic supaya bila kita makan garlic, bila anda sendawa, tak ada bau garlic. Tengok begitu banyak garlic satu hari boleh tak anda makan? Tak payah anda telan banyak garlic. Tengok anti-cancer, antibiotik semula jadi, anti-alahan, anti-alergi, anti-resdung, anti-asma. Ya, masalah keputihan, banyak lagi masalah garlic ni boleh sembuhkan. Salah satunya adalah resdung yang hari ni kita cerita. Okay? Okay, kita pergi kepada next one. Okay, garlic juga ada satu lagi slide. Jadi dalam tu, dalam garlic tu anda boleh lihat. Dia ada parsley, dia ada watercress, ada peppermint. Ya, semua ini bantu supaya bawang putih yang anda makan dia boleh bantu promote bukan saja sini, tapi juga promote untuk anda punya jantung. Ya, heart health. Ya, dan good circulation. Apa tu circulation? Blood circulation. Blood circulation anda, ya, saluran pendarahan anda lagi cantik bila anda amalkan bawang putih ni ya. Okey, jadi dia juga natural resistant. Okey, natural resistant. Jadi apa lagi dia buat? Dia juga destroy bakteria dalam anda punya. Okey, dia tak destroy kan, dia bantu. Tengok dalam anda punya usus ada bakteria jahat, bakteria baik ya. Jadi bakteria baik, garlic ni dia tak usik. Dia tak bunuh bakteria baik ya. Jadi dia imbangkan keadaan bakteria dalam anda punya usus. Tengok, kita cerita tentang ni. Tapi bawang putih juga bagus untuk banyak lagi perkara. Banyak lagi simptom. Boleh elakkan banyak lagi penyakit. Bagus tak? Ya? Okey, jadi next. Ada lagi? Okey, ini adalah tentang biosi. Biosi ini adalah tadi kita ceritakan. Jadi biosi kita ni apa sangat special? Sebab dia ada biosi. Vitamin C dengan bio tu apa? BIO. Bioflavonoid. Bioflavonoid dicampur dengan vitamin C. Kalau anda pergi farmasi, anda lihat vitamin C. Anda lihat bioflavonoid. Mereka jual asing-asing. Tapi Nutrilite dia combine semua. Okey, satu lagi di sini, dalam saya punya sesi-sesi sharing, Sheila ada cerita apa beza vitamin yang di farmasi, vitamin di hospital, vitamin di klinik dengan kita punya Nutrilite. Okey, vitamin-vitamin yang anda beli di luar adalah vitamin yang diproduce sebagai sintetik, vitamin sintetik. Mereka sediakan vitamin itu di makmal, di lab, ya. Tetapi dengan bahan-bahan kimia. Tapi Nutrilite mereka gunakan bahan-bahan daripada ladang, daripada tumbuh-tumbuhan yang natural. Ya, mereka gunakan tumbuh-tumbuhan untuk produce kita punya vitamin. Contohnya vitamin C ni ya. Kalau anda ambil keluar vitamin C, anda letak atas meja, anda ambil satu biji apple, potong separuh, letak dekat luar satu hari. Anda ambil satu vitamin C dari farmasi, letak dekat luar satu hari. Petang tu kalau pagi anda letak luar C ni, apple dengan vitamin C dari farmasi, petang katalah anda dah keluar balik rumah, cuba anda lihat apa berlaku pada apple. Apple akan berubah warna, betul? Vitamin C, Nutrilite juga akan berubah warna sebab dia natural seperti apple. Tapi vitamin C dari farmasi atau klinik atau hospital tak akan berubah sebab dia dibuat di makmal. Dia adalah sintetik vitamin. Okey, itu anda kena faham ya. Alright, so vitamin C ni dia 8 jam, dia duduk dalam badan anda, dia release.
dirilis, dia lepaskan dalam badan anda mengikut anda punya badan. Setiap 1 jam dia akan rilis vitamin C mengikut keperluan badan anda. Sebab tu vitamin yang kita hari ni kita cerita adalah personalized nutrition. Ya, bukan satu ni semua orang boleh ambil, personalized. Dia beri mengikut keperluan badan anda. Anda punya badan berapa banyak dia perlu, every 1 hour dia rilis sampai 8 jam. Vitamin C ni akan duduk dalam badan anda beri perlindungan. Perlindungan untuk anda punya restung, perlindungan supaya mucus ni dia tak jadi radang, supaya bahagian di dalam ni tak bengkak, supaya tak ada kuman membiak. Dia beri perlindungan yang sangat-sangat hebat. Anda kena faham. Neutralite is natural. Natural seperti badan anda. Kita bukan robot. Kita ni manusia, natural. Ciptaan Tuhan. Ya, jadi tumbuh-tumbuhan pun ciptaan Tuhan. Jadi anda kena faham. Nutrition boleh bantu anda dari segi natural. Okay? So, dan juga di sini, next ada slide lagi. Kejap ya. Okay, ini juga adalah satu slide daripada seorang kawan. Dia bagi tahu hanya selepas mengamalkan garlic dengan Bio-C sahaja, dia kata after taking supplement garlic, alhamdulillah, tak payah pergi buat rawatan. Ya, badan rasa better. Masa tu clear gut belum ada lagi. So Sheila hanya syorkan garlic dengan Bio-C. Dengan ni dua pun kawan ni dah sembuh. Ya, tapi sekarang dah ini, jadi anda boleh recommend ini sekali, ya. Alright? Okay. Jadi seterusnya ini semua adalah herba-herba, dan juga di sini saya ingin beri peluang sebelum saya closing, masa closing, sebelum closing saya nak share tentang kalau kanak-kanak, sebab ini semua adalah herba, mengikut MW biasa mereka kata apa? Herba ini hanya boleh ambil oleh orang dewasa. Kanak-kanak tak boleh ambil. Ya, jadi bagaimana kalau kanak-kanak ada masalah restu? Okey, tunggu jangan pergi mana-mana. Sebelum menghabiskan sesi, saya akan share tips apa Neutralite yang boleh bantu kawan-kawan, kanak-kanak anda. Jadi sebelum tu saya nak anda mendengar satu testimoni daripada suami saya sendiri. Ya, beliau mengalami satu masalah restu yang sangat-sangat teruk. Ya, very long, so many years. Hari ini saya gembira dengan Neutralite, beliau dah sihat, ya. Jadi silakan semua tu untuk share bersama anda bagaimana beliau mengatasi. Okay? Hai, assalamualaikum semua. Hai, apa khabar anda semua? So, saya Mutu di sini. Memang betul lah Sheila beritahu semua problem tu memang saya ada. Dulu-dulu lah, sekarang tak ada. Dulu masa tu memang kerja, memang tak jaga badan. Memang teruk saya punya condition. Yang semua tanda-tanda di cerita tu ada. Saya amalkan sampai sekarang, saya amalkan nutrition, yang especially garlic, especially Bio-C dan juga double X dan sebagainya. Yang penting kita bukan saja amalkan nutrition, saya elak daripada makanan-makanan yang ada allergic food. So macam Sheila yang tadi cerita ada halahan tu, saya elakkan. And then I sentiasa gunakan air suam ataupun air panas, tak minum air sejuk. And then especially udara mesti mau bersih. So setiap I punya bilik ke apa ke semua mau bersih. Dalam kereta I gunakan atmosphere drive. Dalam rumah I gunakan atmosphere untuk supaya udara mau bersih. And then kita minum air yang bersih, ya. Kita gunakan e-spring. Ini pun satu faktor juga. Air mau bersih, udara bersih, suasana yang bersih, very important. So selain daripada tu, kita amalkan makanan yang sihat, makan buah-buahan dengan banyak sayur, kurangkan yang allergic food tadi, and especially nutrition, I tell you memang dia bantu. Tapi kadang-kadang orang sangka makan vitamin 1 botol, 2 botol dah baik, cepat nak baik. Tidak. Kita kena makan vitamin-vitamin ni untuk jangka masa beberapa bulan. At least sekurang-kurangnya 2 hingga 3 bulan, anda boleh elak daripada problem ni. At least 90%, 90% boleh baik dah. Yeah. So saya tak mau ambil masa yang lebih banyak. Biar Sheila continue sebab masa pun dekat 40 minit Sheila dah cerita. Biar Sheila cerita tentang kanak-kanak, ya. So banyak lagi kawan-kawan dah pulih selepas makan ni, kita bantu ramai lagi. I terus hantar anda kepada Sheila, ya. Sheila can continue. Okay, so thank you very much.
Dan juga saya ada seorang lagi testimoni ya, seorang lagi testimoni adalah anak saya sendiri ya. Dia semasa belajar di MRSM, beliau ada masalah ini ya. Masa tu dah ada clear guide. So saya beri dia ambil clear guide, so biar dia sendiri cerita. Okey, Prasanna. Okay, Please hi. welcome Prasanna. Okay, hi. Okay, saya Prasanna. Okay, I'm a student. Saya belajar di UKM. And maybe ada yang pernah dengar testimoni di sana, ada yang belum lagi pernah dengar. So, sana ada masalah sinus sejak bila saya masuk belajar dekat sekolah asrama. Sebab sekolah menengah saya duduk asrama. Sinus problem saya sangat teruk sampai setiap pagi bangun saya akan bersin. Sebelum mandi pun dah mula bersin dah. So pagi-pagi memang tak boleh mandi kat situ sebab memang kat situ ada air sejuk je kan, tak ada heater apa-apa dekat sekolah asrama. So very bad. And then kalau saya kena sesama ataupun sinus attack macam masalah restrung, saya punya keadaan lebih teruk daripada kena demam. I'll be very weak. Memang sangat weak, sangat penat. Memang tak boleh concentrate dalam kelas. Rasa nak tidur saja sebab penat sangat bersin. Okay. And then saya punya masalah sinus very sensitive hidung. So memang tak ada orang boleh sentuh hidung sana. Bila sentuh ataupun picit je hidung sana memang I will bersin sampai keesokan harinya. So sangat teruk, sangat sensitif. Sana mula ambil, I found solution bila saya ambil protein, berry protein saya ambil setiap hari. Sebab protein berry ada vitamin C juga dan kalsium in it. So bantu saya. And then sana ambil Bio-C and garlic sebab masa tu tak ada lagi clear gut. 2013 macam tu kot, ada clear gut diorang launch. Bila mereka launch, Nutrilite Malaysia launch clear gut, sana ambil satu botol tu, habiskan. I think satu botol tu je last once je I ambil. And then lepas tu tak ambil dah clear gut. Masa 2000, if I'm not mistaken 2013 lah. So lepas tu I sambung ambil Bio-C and garlic. So sampai sekarang memang tak ada pun masalah sinus, tak ada pun masalah sesama, restrung semua. I'm okay, I'm very good. Sangat lega sebab benda tu always disturb ataupun macam distraction lah untuk kita lakukan our daily activity. Selalu bersin pun dah mula penat dah. So bila dah rasa free from that sakit ataupun that disease, rasa lega sangat and very happy that I'm so healthy macam tu. Also, I amalkan multivitamin sebab immunity kita tak boleh weak. Bila weak immunity, sinus boleh mula semula ataupun boleh kena semula. So, that's all from me. So, Nutrilite have helped me a lot in making myself healthy and thank you so much for the testimonial opportunity. So, itu saja. Thank you. Okay, terima kasih banyak-banyak Prasanna. Okey, dan juga Encik Mutu. Jadi hari ini bukan saja Sheila cerita, saya sendiri dalam family ada yang ahli keluarga masalah restrung, hari ini dah sembuh. Ya, bukan kita cakap saja dekat luar, kita sendiri pun dah amalkan, dah pulih. Jadi we walk the talk. Ya, apa yang kami cakap kami buat. Jadi hari ini saya sendiri nampak suami saya dah okey, anak saya dah okey. Jadi sama di sana. Jadi anda pun dengan penuh yakin ceritalah tentang Nutrilite biar ramai orang lagi sihat. Okey, jadi sebelum saya mengakhiri session, okey, tentang kanak-kanak tadi Sheila bagi tahu kan. So kalau kanak-kanak bawah 12 tahun, ya, sebab ya herba-herba ni hanya untuk children above 10 years old or 12 years old. So kalau kanak-kanak ada masalah ini, masalah restrung macam mana Puan Sheila? Okey, memang saya ada jawapan untuk anda. Jadi di sini saya amat mengesyorkan anda mesti bagi anak anda protein berry. Tadi Sana ceritakan, protein berry is a must if your children, if anak anda ada masalah restrung ataupun sinus. Every morning 2 scoop, bancuh dalam dia punya susu bagi dia minum sebelum pergi sekolah.
Lepas dia balik dari sekolah, bancuh pagi sekali. Sebelum tidur, bancuh 2 scoop masuk dalam susu ataupun air. Bagi dia minum. Ini sangat penting untuk bina dia punya daya tahan. Lepas tu, dia mesti ambil chewable C, natural C. Bagi dia punya 1 hari pagi sekali, petang sekali. Bila dia punya chewable C, dia akan bina daya tahan beliau dan juga bantu untuk dia punya nasal punya cavity. Dan juga saya amat mengesyorkan phyto powder, sama ada yang sachet ataupun yang kanister. Okey, dalam ni ada apa? Ada vitamin B dengan C yang sangat tinggi. So ia juga akan bantu untuk anak anda lega daripada masalah resdung dan juga dia boleh cegah. Bila daya tahan mereka dah okey, mereka slowly dia akan hilang. Macam Sana cerita tadi memang betul Sana memang tak boleh sentuh dia punya hidung dulu. Bila sentuh, habis. Dia akan mula bersin. Sampai 1 hari tak berhenti bersin. Tapi hari ini saya gembira, saya bersyukur dia dah pulih. Okey, dan juga tadi dalam chat box tadi saya nampak ada 2 soalan. Soalan ditanya, boleh tak resdung ni jangkit? Tidak boleh. Resdung tak akan jangkit. Dia bukan jangkit. Dia mengikut daya tahan seseorang. Dia tak jangkit. Dan satu lagi soalan ditanya, kalau ambil garlic, boleh tak dia menyebabkan gastrik? Ataupun boleh tak menyebabkan seorang muntah darah? Tak, bawang putih tak akan. Tapi kalau ada masalah gastrik, pastikan anda beri mereka Calmac-D dan protein dulu sebelum beri garlic. Beri Calmac-D dan protein supaya dia boleh bantu legakan jus gastrik dalam perut. Untuk masalah ni baru anda syorkan. Okey? Jadi saya rasa hari ni Sheila dah ambil banyak masa sampai dah 50 minit. Patut 30 minit, dah ambil masa lebih, minta maaf. Saya faham anda sibuk, anda ada banyak kerja, tapi dalam sesi ini sajalah saya boleh berkongsi dengan anda bagaimana anda dan keluarga anda boleh hidup sihat dengan Nutrilite. Tujuan saya itu saja tujuan. Saya nak anda sihat, anda punya keluarga sihat, anda punya orang kesayangan sihat dengan Nutrilite. Dan saya ucapkan tahniah kepada anda kerana masih berada bersama Sheila dan kita saya minta diri di sini dan ucapkan selamat malam dan terima kasih kerana bersama saya untuk 50 minit dan saya harap anda dapat belajar, anda dapat ilham, anda dapat idea, anda dapat satu jawapan kepada masalah resdung anda. Okey, jadi sekian, terima kasih. Jumpa anda minggu depan hari Rabu. Bye.